serupa dengan sesuatu yang baharu yang makhluk, tentu Allah SWT juga adalah baharu yang makhluk. Ia adalah mustahil. Kerana dengan sifat qidam dan baqa yang dimiliki oleh Allah SWT yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala bukan makhluk. Jadi bila Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, tentulah mestilah dia tak sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, dia pun makhluk lah. Mestilah dia cipta dia pula. Begitu. Dan makhluk tidak ada sifat qidam dan baqa. Makhluk ini sifat dia hadis, baharu. Baqa, lawan baqa apa? Binasa. Halak. Kan? Makhluk satu masa akan, satu masa makhluk itu baru. Dan satu masa dia akan, kalau bahasa sastranya sirna, kan? Dia akan terhapus, dia akan hilang, dia akan menguyup, gaib. Dia akan, kalau hidup dia akan mati. Dia tidak akan kekal selama-lamanya. Hatta Nabi Khidir alaihissalam itu pun akan menemui kematiannya pada satu masa akan datang, betul sebelum berlakunya peristiwa kiamat. Itu pandangan ulama-ulama, kebanyakan ulama al-sunnah wal jamaah. Kita percaya, ulama al-sunnah wal jamaah kebanyakannya percaya Nabi Khidir masih hidup. Kerana banyak dari banyak kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi, ada zaman sahabat ada. Ada juga yang berpendapat Nabi Khidir telah wafat. Ada hujah mereka pula. Ini. Namun ianya perkara khilaf dalam akidah. Rosak ke akidah kalau kita tak percaya Nabi Khidir kita tak percaya Nabi Khidir masih hidup. Tak percaya, saya tak percaya Nabi Khidir hidup. Dah mati dah, dah wafat dah. Rosak tak akidah dia? Terkeluar tak dari Islam? Tidak. Tak terkeluar dari Islam. Begitu juga orang yang percaya Nabi Khidir masih hidup, sama tak? Saya percaya Ustaz Nabi Khidir masih hidup. Banyak dah kisah-kisah kita ketahui. Malah sampai ini pun ada juga, ada orang-orang tertentu yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi saya percaya Nabi Khidir alaihissalam belum mati. Rosak tak akidah dia kalau dia percaya Nabi Khidir masih hidup? Tak rosak akidah. Nampak kan? Benda khilaf dalam akidah. Tak rosak akidah. Yang rosak akidah perkara yang usul, perkara yang asas dalam akidah. Contoh macam percaya pada Nabi. Tu kita percaya ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Rosak akidah kita. Nabi dah terang menyebut la Rasulullah wala Nabi yang ba'di. Tak ada Rasul dan Nabi selepas itu. Tiba-tiba kita percaya pula ada Nabi selepas Rasulullah SAW. Ada Nabi, ada Nabi itu untuk orang Melayu. Laki perempuan, laki seorang, perempuan seorang. Habis. Rosak akidah itu. Wallahu'alam. Baik. Kesimpulan setelah diketahui dengan yakin bahawa telah thabit, tetap dan nyata bahawa Rasulullah bersifat dengan sifat mukhalafatu lil hawadits, yang Allah sama sekali tidak berunsur dengan segala yang baru atau yang makhluk melalui dalil naqli, nas dan dalil akal. Maka mustahillah sifat mumatsalah lil hawadits itu serupa dengan segala yang baru yang makhluk atasnya. Nampak? Itu kesimpulannya. Tapi dimuatkan di sini dalam nota kaki kitab ni. Faedah cara menghindari bisikan iblis dan syaitan. Dalam kitab Tuhfah Al-Murid Musa 77 dan Syarah Tijan Ad-Darari Musa 9 disebutkan bahawa jika ada bisikan iblis atau syaitan yang cuba mengganggu fikiran dengan katanya jika Allah Ta'ala bukan jirim, jirman, dan bukan juga sifat aradhan, bukan seluruhnya kullan, dan bukan juga sebahagian dari juz'an, bagaimana hakikat Allah SWT itu. Dan jawab dengan tiada seorang pun yang tahu perkara ini melainkan Allah SWT yang maha mengetahui dan bijaksana. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi laisa kamitslihi syai'un. Astagfirullahalazim. Dia satu pun yang serupa dengan ini zatnya, sifatnya dan takbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat 11 surah Asy-Syura. Ayat ini jelas adalah ayat yang paling jelas dan paling terang dalam mentazihkan Allah Ta'ala akan dimulai kekufuran dalam menolak penyurupan suatu rukun dengan Allah. Lafaz dari sini membawa makna menafikan atau menolak. Huruf kaf dalam kamitslihi menyerupai tambahan zaidah yang membawa maksud penegasan tauhid. Lafaz syai'un pula berbentuk nakirah
Itu setiap benda yang umum pada jenis ni. Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, mengkhususkan yang umum mengkhususkan menolak asyibu serupa dengannya dengan jenis tertentu daripada jenis al-hadithat. Ini makhluk-makhluk. Oleh itu, penafian pada lafaz syekh dalam ayat ini membawa pada makna menafikan secara umum dan secara khusus bentuk penyerupan sekalipun dengan Allah SWT. Sampai itu nak dikatakan bahawa sebenarnya sehebat mana ilmu yang ada pada manusia, bahkan malaikat sekalipun dia akan dapat memahami hakikat sebenar Allah SWT. Hakikat Allah SWT itu hanya Allah Ta'ala jua yang maha mengetahui. Kita tak boleh korek. Ilmu kita tak sampai. Kalau ada pun, itu bukan datang dari Allah, itu datang dari syaitan. Sebenarnya yang disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Itu dia. Baik. Faedah kebaikan memahami sifat mukhalafatul ta'ala al-hawadith. Orang yang memahami sifat mukhalafatul ta'ala al-hawadith dengan benar akan selamat daripada dua fitnah. Itu fitnah di dunia berupa dajjal dan fitnah di akhirat. Apa dia fitnah dajjal? Nyatakan otak kaki di bawah tu. Dajjal adalah seorang pemuda tidak berjanggut dan tidak berbisai. Itu mata sebelah kiri, seolah mata kiri itu tidak ada. Mata sebelah kanan bercampur dengan darah dia ditutupi dengan kulit yang tebal. Antara kedua mata yang bertulis kafir. Orang yang beriman sama ada boleh baca atau tidak dapat membaca tulisan itu. Tubuhnya gemuk, tingginya 80 hasta, lebar antara kedua bahunya 30 hasta, lebar dahinya 2 hasta. Terdapat tanduk yang pecah di kepalanya dan dari situlah olah-olah akan keluar. Rambutnya seperti ranting-ranting pokok dan salah satu tangannya lebih panjang daripada dari yang lain. Wallahu a'lam. Ini bahasa moden ini dikatakan deskripsi gambaran Dajjal tu rupa macam mana ni dia terangkan. Tapi hakikatnya kita tak tahu sebab kita belum sampai dan belum bertemu Dajjal yang sebenar. Wallahu a'lam. Jadi orang yang memahami sifat mukhalafatul hawadits ni dia akan faham bila Dajjal mengajak manusia yang sedang kebuluran, kata kamu boleh, aku boleh beri kamu makanan, minuman yang boleh menghilangkan kebuluran kamu dengan satu syarat. Apa dia? Kamu kena akui aku Tuhan kamu. Jadi kalau orang yang faham ilmu tauhid ni sampai sudah dia tidak akan mengaku Dajjal itu Tuhan, walau lapar macam mana pun. Sebab orang beriman ni makanan dia zikir, zikrullah. Dia tak akan mati, tak akan kebuluran dek kerana tiada makanan, tak. Dan dari segi akidah dia. Tapi kalau akidah kita dah sampai bertanya di mana Allah, aina Allah, Allah Ta'ala Allahu fis sama, habis dah. Bila Dajjal cakap macam tu, kita pun dah pegang percaya tu, oh inilah dia Tuhan aku, habislah. Terperangkaplah kita dalam fitnah Al-Masihud Dajjal, waliyahzubillah. Wallahu a'lam. Baik, terlihat tanbih, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar menafikan 3 perkara berkaitan dengan Allah SWT. Apa dia yang pertama? Tidak ada matil, iaitu seperti atau yang betul-betul sama semula sifatnya dengan selain Allah SWT. Tak ada. Kita percaya berpegang bahawa tidak ada apa pun yang akan serupa dengan Allah SWT. Tak ada. Gagah macam mana pun dia takkan sama. Kamu bukan Tuhan kami. Kamu betul kamu sanggup kebulur, sanggup tak makan kan? Kamu kan kebuluran, kelaparan, kamu lapar nak makan, boleh, aku boleh bagi kamu makanan apa yang kamu nak, dengan syarat kamu akui aku sebagai Tuhan. Ini tawaran Dajjal. Kalau kita akidah kita daripada awal dah rosak, memang kita ribut lah. Sebab kita percaya ini dia Tuhan kita. Sebab dia ada sifat dia, ada mata pun semua. Dalam diri kita tak ada kepercayaan bahawa Allah Ta'ala itu takkan sama dengan makhluk. Tak ada kepercayaan tu. Tapi kalau kita ada, pergilah kamu Dajjal, hasutlah orang lain, jangan hasut kami. Kami tidak akan termakan hasutan kamu. Baik, kalau begitu kebulurlah engkau, kamu semua sampai mati. Tak apa. Kami tahu, kami ada. Kami tak makan pun tak apa, kami lapar dahaga pun tak apa. Kami ada zikrullah sebagai makanan kami. Tak
Berapa ramai waktu itu yang boleh bersuara macam tu depan Dajjal?